Lebih dahulu saya memperkenalkan diri saya Muhammad Nurihan bin Jori, okay, selaku kepada pengarah projek bagi My Clinic ni. Sesi yang pertama sesi penerangan, yang kedua adalah sesi soal jawab. Okey. Sesi penerangan ni dia tak panjang, lebih kurang ambil masa dalam 15 ke 20 minit saja. So yang selebihnya tu memang kita buka kepada sesi soal jawab lebih panjang sebenarnya. Jadi saya terangkan dululah program atau cara hari ini. Yang pertama adalah sesi penerangan My Clinic. Apa itu My Clinic? Okey, sesi kedua dalam presentation saya adalah untuk program perintis. So ini adalah pengenalan kepada aplikasi My Clinic. Okey. Aplikasi ni kita bangunkan memang berkisar kepada industri kesihatan di Malaysia. Jadi kalau ikut pengenalan ringkas dia, My Clinic ni satu platform kita bangunkan untuk penghubungan di antara klinik dengan pesakit. Selain daripada itu dengan panel, okay, dan juga pembekal. Jadi My Clinic ni dia satu platform yang gabungkan 4 akses. Jadi di mana melalui mobile apps ni, klinik boleh mentadbir, dia boleh mengurus perhubungan, pemasaran dan sekaligus operasi klinik tu secara digital. Okey. Jadi kalau ikutkan My Clinic ni boleh diakses melalui telefon pintar dan juga web browser. Okey. Syarikat yang membangunkan adalah TechWorks Sdn Bhd. Okay, TechWorks Sdn Bhd ni memang syarikat software house lah, kita develop software. So untuk masa ini software kebanyakannya adalah bentuk solution mobile apps. Okay. Tapi biasanya mobile apps ni dia perlukan satu kita panggil konsol ataupun dia punya pentadbiran, dan biasanya kita gunakan web based lah. So web based ni adalah sebenarnya dia punya satu media dia lebih luas berbanding dengan mobile apps, dia limit dari segi dia punya layout tu sendiri. Baik. Mengikut statistik di Malaysia, sebanyak rakyat Malaysia ni sekarang mencecah lebih kurang dalam 32.6 juta. Ini statistik 2019 kepada saya. Okey, dan lebih daripada 10,000 klinik swasta, ni termasuk estetik dan juga dental lah, bukan klinik umum saja. Okey, dan juga lebih kurang 120, ini yang kita kenal pastilah. Mungkin dia tidak pergi ke klinik, tapi dia adalah pengilang, mungkin pengilang ataupun pengimport. Okey. 120 pembekal klinik. Okay, My Clinic dapat membantu klinik dan pesakit dalam menyediakan dan menerima perkhidmatan kesihatan dengan lebih baik, bersistematik dan berdaya saing. Okey, kalau berbanding dengan di pasaran, seumpamanya lah aplikasi lebih menumpukan kepada engagement doktor dengan pesakit, macam aplikasi temu janji ataupun cari doktor, okey. Ataupun ada aplikasi yang kita lihat dia hanya directory sajalah, maksudnya dia hanya paparkan klinik hanya sekian-sekian, tapi tidak ada pengurusan dalam klinik itu sendiri. Yang seterusnya, okey, dia apa yang kita gambarkan klinik-klinik yang wujud di Malaysia, di manakah kategori klinik anda? Okey, bahagian kategori klinik milik seorangan, okey, ada rangkaian, sama ada satu pemilik ataupun berlainan pemilik. Jenis klinik iaitu klinik umum, gigi ataupun estetik. Okey, untuk lawatan, tunai, panel ataupun melalui ETPA. Sistem operasi ada yang masih lagi menggunakan buku secara manual, okey, sistem yang lengkap, okey, dan juga ada separuh-separuh lah. Okey. Perkhidmatan khusus seperti lab, x-ray, okey, dan juga medical check-up advance, dan juga lokasi di luar bandar ataupun di bandar. Baik, masalah dan cadangan kepada penyelesaian yang sebelum ni kita buat kajian, sedikit kajian. So ada kebaikan dan kelemahan lah setiap sesuatu tu. Okey, untuk sistem manual yang banyak kita jumpa, biasanya ada setengah klinik tu dia doktor ataupun dia punya management mengatakan okey, kalau manual tu memang susah lah. Mana rekod-rekod. Contoh yang terbaru, kita pergi buat lawatan di Seri Muda, pada kes yang terbaru ni kes banjir, yang mana dia guna sistem, tapi sistem dia dipanggil lokal lah.
local disk. Jadi data pesakit tu dalam komputer. Okey. Jadi bila mana banjir itu lebih kurang dalam 11 kaki, 10 kaki. Ya, tenggelamlah satu tingkat. Dan mana rekod-rekod pesakit dia semua hilang. Dia bukan manual tapi dia pun sistem, tapi dia punya masalah bila banjir dia punya data semua hilang. Jadi dia terpaksa buat data barulah. Dia cari rekod-rekod mana yang ada dia boleh masukkan, dia masukkanlah. Mana yang ada backup, dia backup lah. Okey. Jadi selain daripada itu pengiraan mungkin jadi lambat lah kalau gunakan manual. Tapi biasanya kebanyakan klinik boleh dikatakan 50 ke 60% klinik telah mempunyai sistem. Tapi kita tak tahu secekap mana sistem tu dan selamat mana sistem tu untuk dia punya backup. Okey, yang kedua adalah pengurusan pesakit. So sistem temu janji ada ataupun tidak ada, sama ada menggunakan telefon ataupun bagaimana. Okey, queue monitoring system, pesakit terpaksa menunggu lama. Okey, untuk rekod rawatan pesakit pun sukar dicari kalau menggunakan manual lah. Okey, permasalahan pemasaran klinik, biasa klinik kadang-kadang dia hire some outsource marketing ataupun mungkin kaedah yang paling trending sekarang ni buat sendiri pemasaran bagi staff yang duduk kat kaunter tu, siapa pandai buat gambar sikit, buat poster sikit, okay, post dalam FB, Instagram or something like that. Okay, tapi kena ingat Facebook ni dia punya sasaran dia satu dunia. Mungkin klinik ni berada di Selangor tapi yang tengok tu, yang like tu di Johor. So mungkin tidak rasional lah untuk pelanggan tu datang ke klinik tu sebabkan masalah jarak. Okey. Seterusnya adalah sistem operasi sedia ada. Okay, ini yang saya beritahu. So backup sistem tu adalah sistem setempat local host. Jadi dia tak ada backup dia tu, backup pun local juga, manual backup. Jadi bila ada satu masalah, machine tu problem, so dia lambat sikit lah, dia ada proses-proses dia. Okey. Kemudian mungkin tak ada tuntutan bil kepada panel sebab saya ada jumpa satu kita punya untuk pembangunan modul My Employer, isu pertama yang dia nyatakan kepada kita, boleh tak ada satu sistem yang kita nak dapatkan bil on the spot. Bil tu secara live daripada klinik untuk kita punya pekerja. Sebab pekerja dia lebih kurang dalam 2,000 orang. Jadi kalau macam kita kata untuk sekarang ni tak pernah lah kita dengar macam tu kan. Tapi kita boleh buat sekiranya klinik dan majikan tu menggunakan satu platform. Okey. Kemudian penjagaan klinik ada yang tiada modul inventory ataupun stok, rekod secara manual lah. Okey. Kemudian sistem HR, mungkin ada setengah klinik dia rasa tak perlu sistem HR, tapi kalau ikut penjitalan sekarang ni, HR ni pun agak penting kalau kita boleh digitalkan dia, disebabkan isu slip gaji sekarang ni kan. Sekarang kebanyakan sistem-sistem HR di luar sana pun agak advance, yang mana banyak orang kerja daripada rumah contoh lah, tapi klinik tak boleh lah kan. Klinik staff kena datang lah sebab dia ada prosedur kena buat untuk pasien apa semua. Okey, baik. Kemudian dari segi jadual tugas apa semua, mungkin dia hanya di dalam klinik lah. Kalau dia tidak bekerja pada hari tersebut, dia kena tanya kawan dia lah. Okey. Yang seterusnya adalah masalah bila nak melakukan pengumuman. Pengumuman tu biasa kita guna WhatsApp, guna apa kan. So dia tidak centralized lah. Okey. Jadi apa yang kita tawarkan melalui My Clinic ni adalah satu pendigitalan sistem pengurusan klinik, yang mana kalau ikutkan kita ada satu environment untuk kesihatan, sama ada operasi itu sendiri, pemasaran, perhubungan dan juga sistem-sistem kecil yang terlibat. Contoh macam sistem HR ni lah. Kemudian dari segi pengurusan pesakit pun kita lebih mudah, di mana kalau sebelum ni pradaftar tu macam tak wujud bagi setengah-setengah klinik. Okay, pradaftar wujudnya hanya pada temu janji. Nanti saya akan cerita sikit kenapa pradaftar ni beza sikit dengan temu janji. Okay. Okay, dan kemudian kalau ikut solution di My Clinic, pesakit tu boleh hanya scan in saja. Dia macam scan MySejahtera. Okay, dia scan untuk pendaftaran. Okay, itu untuk pesakit yang kali kedua lah. Untuk kali pertama mungkin kita terpaksa melalui proses pendaftaran yang pertama lah. Okay, so dia scan saja, dia terus masuk dalam queue untuk seterusnya lah prosedur ataupun jumpa doktor. Okay, yang seterusnya pesakit boleh menyemak rekod rawatan menggunakan telefon dia sendiri.
Okay, selepas dia keluar daripada klinik, dia punya MC, dia punya bill, dia punya drug label, kita akan rekodkan dalam MyClinic ni. Okay. Okay, bagi pemasaran yang ia lebih efektif, macam saya cerita tadi, kebanyakan klinik dia sama ada guna outsource marketing ataupun dia guna social media punya platform. Okay. Tapi yang ini kita menggunakan satu konsep kita namakan favorite clinic, di mana dalam favorite clinic akan ada favorite list. Okey, yang mana ini boleh menjana satu daripada konsep favorite ni boleh menjana kesetiaan pelanggan, yang pertama. Yang kedua, sebenarnya MyClinic pun aktif untuk memasarkan aplikasi ini untuk pengguna, yang mana kita akan buat beberapa sampel lah. Contoh macam ada aktiviti bonus, contohnya lah bonus ataupun permainan ataupun apa-apa, tapi kita hanya fokus kepada kesihatan lah, lebih kepada kesihatan. Okay. So dekat sini pun dia sebenarnya mudah lah untuk berkembang satu favorite list tu disebabkan kita dah sediakan kaedah-kaedah untuk share, untuk invite, semua menggunakan digital. Okay, pada idea asal kita gunakan leaflet juga, physical leaflet, maksudnya brochure bagi ke orang. Tapi kita kata ini traditional. Mungkin traditional tu pun kena buat juga. Mungkin kita akan buat untuk klinik-klinik yang join MyClinic. Kita akan bagi poster, kita akan bagi some leaflet. Okay. Tapi kaedah yang saya rasa agak lebih baik sekarang ni adalah dengan kaedah digital. Okay, jadi promosi itu boleh dilakukan bila-bila masa lah kalau pengguna tu menjadi favorite list bagi klinik tersebut. Okay, kalau kita tengok komponen-komponen di dalam MyClinic, okay, kita ada carian untuk klinik, maksudnya maklumat-maklumat klinik tersebut akan berada dalam sistem MyClinic. Okay, yang mana carian tu oleh pengguna yang mungkin dia install disebabkan dia tak dapat invitation ataupun dia tak pernah dapat share daripada mana-mana klinik, tapi dia dapat daripada kawan dia. Contoh macam orang download Shopee, dia introduce orang lain. So kita mungkin akan gunakan a bit konsep macam tu, okay, untuk cari lagi ramai user, yang mana user tu mungkin adalah prospek bagi klinik yang melanggan MyClinic lah. Okay. Yang kedua adalah modul penerbitan. Sebenarnya carian klinik dengan maklumat daripada klinik tu dia dalam satu modul. Cuma kita bezakan carian tu untuk user di luar. Maklumat daripada klinik tu adalah maklumat yang klinik akan masukkan dalam sistem. Okey, kemudian ada modul penerbitan di mana ada artikel, announcement dan juga event. Untuk sekarang ni PKP saya rasa event tak banyak klinik buat lah. Tapi kalau macam yang sebelum-sebelum ni ada setengah PRU, ada klinik join, ada event dekat luar. Cek darah percuma lah apa semua tu kan. So mungkin boleh masuk dalam modul ni. Okay. Modul pemasaran, untuk sekarang ni kita ada promosi voucher dengan stamp collection, yang mana klinik boleh lihatlah sama ada modul ni sesuai ataupun tidak untuk pemasaran. Okay. Seterusnya adalah modul operasi. Okay. Modul operasi ni termasuk modul sistem untuk monitor pergerakan pesakit. Okey, modul pra pendaftaran. Okey, bagi modul pra pendaftaran ni berbeza dengan modul temu janji, di mana kalau ikutkan kita ada full solution. Nanti saya akan cerita the full solution. Okey, yang mana di mobile apps ni dia hanya urus untuk bahagian permohonan pra pendaftaran dengan approval. Di bahagian klinik dia buat approval. Okey. Jadi bila satu pesakit tu daripada rumah, dia buat pendaftaran, para pendaftaran, sedangkan di klinik ada 10 orang tengah beratur. Okey. Jadi modul pra pendaftaran kita adalah bila dia masuk queue saja, dia akan jadi orang yang ke-11. Okey. Jadi dia boleh ada estimate masa. Kita akan cuba ambil satu guide, okey, untuk estimate masa berapa lama queue dia. So patient akan tahu dia punya queue dia mungkin lebih kurang dalam 3 jam. Jadi patient tak perlu tunggu 3 jam dalam klinik. Dia boleh duduk di mana-mana. Okey. So bila sistem queue tu dah rapat, masuk sistem akan beritahu dia, oh you punya masa mungkin lebih kurang dalam setengah jam. So dia dah boleh standby untuk masuk ke dalam premis klinik. Okey, itu yang saya masukkan dengan modul pra pendaftaran. Okey. Modul real time tu adalah modul untuk klinik manage, sama ada dia nak buat manual
punya queue monitoring system ataupun nak buat style scan in scan out ataupun secara live. Okay. Bagi modul temu janji macam biasalah, advance punya temu janji, contoh nak jumpa doktor ataupun doktor nak masukkan, okay, you datang next temu janji. So dua-dua sistem ni akan berinteraksi, satu di bahagian klinik, satu di bahagian sakit. Okay. Untuk sistem HR staff klinik adalah pengurusan klinik untuk pekerja. Okay. Mobile app dashboard ini adalah reporting system untuk mobile apps. Modul engagement adalah modul perhubungan kepada kalau klinik dia akan ada 4 dia punya lawan dia lah. So access user, access majikan iaitu panel, access supplier dan juga access my clinic. Okay, dan yang terakhir adalah modul notifikasi, di mana kalau my clinic dia boleh beritahu ataupun buat pengumuman kepada semua yang berada di bawah struktur dia. Tetapi kalau macam klinik, dia boleh buat notifikasi kepada staff ataupun kepada favorite list dia saja. Betul. Okay, jadi kalau ikut senario semasa, bagaimana aplikasi ni boleh membantu klinik, kita lihat ini adalah senario biasa di mana pesakit dia akan datang ke klinik biasanya secara walk-in ataupun temu janji. Jadi ini kita ambil kira klinik yang dah ada sistem operasi ya. Klinik dah ada sistem operasi, dia buat pendaftaran pesakit, dia buat rawatan, okey, lepas tu ambil ubat, tu dapat bil, okey, dan kalau paling hebat pun sistem operasi di klinik tu ada HR system, okey, untuk staff dia. Kebanyakan yang saya tahu guna punch card lagi lah, kebanyakan guna punch card ataupun thumbprint macam tu lah, paling advance. Pesakit boleh membuat carian, okey, pesakit boleh juga dapatkan maklumat kesihatan daripada penerbitan tadi, sekiranya ada info-info kesihatan. Okey. Juga pendedahan promosi dan juga apa-apa yang berkaitan lah daripada klinik. Contoh ada perkhidmatan terbaru daripada klinik ni. Sebelum ni tak ada, tapi kita boleh bagi tahulah daripada bahagian announcement ataupun bahagian promosi. Klinik dah ada lab sendirilah untuk darah contoh kan. Jadi klinik boleh terus direct ke sana dan dia akan appear terus kepada pengguna tersebut. Yang penting favorite list lah. Konsep kita adalah favorite list, favorite klinik. Okey. Seterusnya pesakit boleh tahu berapa jumlah yang menunggu di klinik, membuat temu janji ataupun dia membuat pendaftaran. Okey. Jadi bagi klinik pula biasanya benda yang samalah, reverse. Cuma ada beza sikit iaitu adalah rekod transaksi. So rekod transaksi ni untuk mobile apps dia tak lepas lah. Sebab klinik kena guna sistem operasi penuh baru rekod tu boleh generate. Okay. Sebab kita ada dua solution, yang pertama mobile apps, yang kedua adalah sistem operasi. Okay. Tapi saya nak cerita pasal mobile apps saja. Okay, untuk hari ni. Jadi ni kalau kita lihat untuk fungsi-fungsi bahagian perhubungan, di mana klinik dengan pesakit seperti pendidikan kesihatan kepada masyarakat, pengumuman, iaitu announcement dan event yang berlaku di klinik, pemasaran dan juga urusan-urusan operasi lah macam biasa. Okey, kalau macam staf klinik pula macam kehadiran, pemenuhan cuti, klaim, tuntutan dan juga gaji lah sebenarnya. Okey, ni untuk majikan. So kita cuba bangunkan satu sistem yang kita gelarkan dia macam procurement lah, macam perolehan. Okey, yang mana mungkin klinik dia boleh offer kepada majikan, dia ada servis baru apa semua, dia buat promotion by bulk, maksudnya dia direct ke majikan. Okey, yang majikan pula jika dia perlukan satu quotation ataupun tawaran sebuah harga, dia boleh approach ke klinik. So mungkin klinik kena bersaing lah dari segi harga ataupun dari segi servis. Mungkin ada setengah tu dia perlukan, okey, saya nak settlekan 2,000 orang dalam masa seminggu. Mungkin tak mampu, jadi dia ada cara dia lah. So kita tengah fikirkan solution untuk bahagian e-procurement. Okey, dan juga pembekal pun lebih kurang sama. Daripada pembekal dia boleh bagi digital catalog. Okey, mungkin ada produk-produk yang baru ataupun dia boleh kemaskan harga hanya melalui aplikasi. Dan klinik pun boleh sekiranya nak buat perbandingan harga ataupun minta nak tahu ada barang lain yang diperlukan. So dia boleh direct. Okay, so dalam sistem ni actually dia adalah complete circle lah untuk satu klinik.
Okey. So bagaimana nak gunakan MyClinic? Yang pertama kenalah buat proses daftar dulu. Okey. Buat turun aplikasi di 3 store. Kita ada 3 store. Ada setengah aplikasi dia tak masukkan Huawei, tapi kita dah explore Huawei Gallery. So siapa yang menggunakan Huawei pun boleh download. Maksudnya dari segi kita punya user pun ada extra sikit lah. Sebab Huawei dia sekarang dah tak ada Play Store. Jadi dia menggunakan platform dia sendiri. So Google Play Store, Apple Play Store dengan Huawei Gallery. Okey, kemudian kena buka account lah, buka account. So dia akan jadi kita panggil user lah. So normal user. Untuk step kedua, 3 dan 4 adalah step untuk masuk ke bahagian management. Clinic management, employer management ataupun supplier management. Ada beza kod CMC dengan aktif dan account tu berbeza. Kod tu sebagai macam password, kita nak bypass untuk pendaftaran baru. Boleh katakan 90, 80 ke 90% adalah percuma. Okey, cuma bahagian promosi dan juga bahagian operasi saja. Operasi itu pun tak semualah. Macam HR sistem kita kelaskan dia masih free lagi. Okey. Sebab kita tak nak. Okey. So step yang ketiga tu untuk klinik juga, bina favorite list yang mana boleh jemput guna kaedah share. Dalam aplikasi tu ada function untuk share. Okey. So selain daripada itu juga mungkin pengguna daripada luar yang bukan daripada klinik punya patient, okey, pengguna daripada luar bila dia tengok ada aplikasi ni, dia dah guna aplikasi ni, dia tengok klinik tu ada buat promotion contohnya. Okey. Dia buat promotion, jadi dia minat dan dia akan jadikan klinik itu sebagai favorite list dia. Maksudnya automatically klinik akan dapat pelanggan barulah. Okey, kemudian lakukan promosi dan konfigurasi. Jadi dekat bila dah buat pengaktifan tu, nanti screen tu dia akan jadi warna oranye. Kalau tak, dia warna kelabu lah. Kalau warna kelabu tu bermaksud tidak aktif lagi. So tak boleh nak buat posting. So bila dah buat pengaktifan tu, dia beritahu kalau tak silap saya dalam sistem 30 hari. Tapi sebenarnya kita nak extend lagi sikit. Nak bagi orang faham. Disebabkan kita punya kelas workshop pun mungkin dijangka akan padat lah. Kita ada workshop untuk gunakan apps tu. Okey. Mungkin akan padat. Okey. Jadi selepas buat konfigurasi apa semua tu, boleh tengok dia punya inilah. Boleh buat promosi lah. Maksudnya kepada mana-mana kita punya favorite list. Okey. Ini yang saya beritahu CMC code. Ini kita punya gambaran lah. Okay. Sebenarnya kita mengedarkan CMC code ni secara manual. Maksudnya kita buat satu kit, dalam tu ada penerangan, kita sertakan dengan CMC code, kita sertakan dengan invitation code. Okay, yang mana user tu kalau actually boleh katakan semua staff sepatutnya masukkan kod tu. Disebabkan dia ni sistem ni dia tidak melibatkan sale, dia tak nampak sale, dia tak nampak duit. Okey, maksudnya staff di klinik tu sepatutnya dia download, kemudian dia masukkan kod CMC, okey, automatik dia akan jadi pentadbir klinik. So untuk pentadbir klinik dia tak ada masalah berapa ramai pun. Kalau contoh klinik tu ada 10 staff, 10 boleh jadi pentadbir. Okey, kita akan rekod setiap satu orang dia posting ataupun dia buat edit, dia ada rekod dia. Okay, untuk satu account. Jadi tak jadi isu lah. Okay. So untuk secara ringkas lah saya terangkan aplikasi MyClinic tadi. Mungkin untuk audiens semua mungkin boleh download, boleh lihat, okay, bagaimana rupa sebenar aplikasi itu di telefon tuan-tuan, puan-puan. Okay. Boleh buat pengaktifan, masukkan CMC code, buat pengaktifan. Okay. Kemudian lihat setiap satu-satu modul yang kita bangunkan.